Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan amanat kepada seluruh penjawat awam negeri dan persekutuan di negeri Sabah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya, Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Ji dan Datin, Menteri-Menteri Persekutuan, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Negeri, Tan Sri Zuki, Ketua Susah Negara, dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Tan Sri Ketua Polis Negara, ramai tetamu, Datuk Joseph Pairin, ramai kawan-kawan lama dan baru, dan saudara-saudara, saudari, pejabat awam, Persekutuan dan Negeri Sabah. Alhamdulillah, saya ucap syukur dan terima kasih kepada sahabat lama saya, Ketua Menteri Haji Ji, kerana memberikan ruang dan kesempatan, dan ini lebih kurang dalam 100 hari kerajaan baru dan Sabah memulakan satu program yang bermakna, memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan, dan ini di antara sambutan yang baik yang diterima. Saudara, saya mendengar tadi pesanan dan ucapan Ketua Menteri. Saya tertarik untuk mengulas sedikit untuk menyatakan bahawa negara ini, Malaysia dan Sabah, punyai kesempatan, punyai ruang, punyai upaya untuk diangkat martabatnya. Ada masa dan ketika kita meningkat. Ada masa dan ketika kita merosot dan menurun. Sejarah menyaksikan dan tidak boleh dimungkiri kebenarannya. Kebangkitan satu generasi atau penurunan tertakluk kepada sistem yang stabil dan pimpinan yang wibawa. Sebab itu kami di pusat, di Persekutuan, memilih untuk mempertahankan dan menyampaikan pandangan kepada rakan-rakan di Sabah. Beri peluang kepada Ketua Menteri Haji Ji memimpin dan sama-sama mengangkat semula martabat Sabah. Rupa-rupanya dalam gaya kelembutan dia, sepak terjang politik dan silatnya hebat juga. Jadi dalam masa singkat nampaknya beliau dapat memantapkan kedudukan kerajaan negeri, kerajaan kian stabil, dan sekarang saya fikir tidak berbangkit lagi apa-apa ketegangan politik, dan kami di Persekutuan menyambut baik dan mahu pasukan ini bekerja sama secara utuh membangkitkan semula negeri dan Sabah. Saya sengaja singgung soal pasang surut. Bukan pasang surut kisah saya, pasang surut negeri dan negara. Tadi Ketua Menteri Haji Ji sebut pahit manis perjuangan saya. Sebenarnya saya ini lebih banyak pahit dari manisnya. Tetapi itu pengalaman berlalu. Sebab itu di beberapa kesempatan saya sengaja mengingatkan kita tentang pemikiran filsuf lama yang sentiasa mengingatkan kita tentang perlunya ada semangat idealism, semangat muafakat di antara satu masyarakat, apatah lagi
pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Kita boleh memilih bersatu dan angkat naik, kita boleh berpecah. Itu pilihan kita. Seperti mana kita kalau seorang Muslim pegang pada Quran, itu pilihan diberikan. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah boleh angkat darjat manusia itu menjadi semulia-mulianya. Manusia yang baik. Diberi amanah dilaksanakan dengan baik. Tolak kebejatan, tolak rasuah dan penyelewengan, tolak sikap angkuh. Atau memilih untuk turun darjatnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Dia boleh pilih serendah-rendahnya. Sebab itu senantiasa kita tekankan. Manusia boleh diangkat sebagai mulia dan cemerlang. Boleh dihumban lebih hina dari haiwan. Sebab itu dalam negara seperti juga mendidik secara manusia, kita jangan lupa. Dan bila saya kemukakan gagasan Madani ini, kerana saya ingatkan, negara ini bukan saja pertumbuhan ekonomi, bukan saja memunggah kekayaan, tetapi juga menjaga persekitarannya, meletakkan nilai kemanusiaan. Akhirnya kita nilai, baik agama atau ideologi atau kefahaman dan negeri, nilai manusia itu harus kita angkat. Apa hak kita menghina kaum lain? Apa hak kita untuk merendahkan derajat orang yang warna kulitnya berbeda atau rupanya berbeda? Padahal semua itu ciptaan Allah SWT belaka. Ini yang kita sebut nilai insan, nilai kemanusiaan, ihsan, dan semangat mempertahankan keadilan bagi semua. Saya harap ini jangan dilupakan. Kerana saya yakin, seperti yang dicatat, yang disebut dalam catatan kejayaan Sabah, saudara-saudari di Sabah kerana kepimpinannya, kerana penjawat awamnya, kerana masyarakatnya telah mampu menghasilkan pendapatan negeri mencecah 7 bilion ringgit. Untuk apa ini semua? Untuk pastikan manfaatnya, keselesaan kepada negeri itu terjamin. Abdul Rahman Ibn Khaldun yang mula mengungkapkan falsafah ini. Bagaimana dengan idealism, dengan nilai yang baik, negara boleh bangkit dan membina tamadun. Bagaimana negara yang sudah terangkat tamadunnya itu sebagai hebat, mungkin pecah. Kerana nafsu serakah kuasa. Kerana masing-masing gunakan kekuasaan itu untuk membolok kekayaan. Habis tanah dan kekayaan dan saham itu dibolot oleh segelintir. Kerana meninggalkan, mengenepi dan menyisihkan hasrat rakyat yang banyak. Maka sebab itu kita peringatkan diri kita dan pimpinan terutamanya. Harus ada perubahan ini. Kerana pasang surut itu berlaku bukan kerana alam semula jadi. Pasang surut itu berlaku kerana fi'il dan sikap manusia. Sebab itu dalam mengurus negeri dan negara, pertimbangan yang disebut good governance itu bagi saya fundamental. It is essential practice in any government, state or federal. They will undertake a major responsibility to guard against excesses because this country, Malaysia, has the capacity to emerge as one of the great nations in the region only if we work together and work hard. Dan menjaga prinsip nilai yang diungkapkan oleh Ketua Menteri dan dalam falsafah atau gagasan Madani. Saya dalam beberapa bulan ini memang disergah juga oleh kalangan sana. Mengatakan
Mengapa harus saya terus bertikai soal lampau? Saya tidak bertikai soal lampau. Saya mau kerajaan baru kita ini berdiri dari landasan yang betul. Tidak mungkin negeri ini kan boleh bertahan sekiranya puluh bilion tiris dan hilang. So lihat sekarang, Malaysia yang dulunya harum, kadang-kadang hebah di luar negara mengenai semata-mata skandal keuangan, kehilangan wang, dan kecurian dana. Kita tidak mau begitu. Karena ini bukan salah rakyat, bukan salah suku kaum, bukan salah agama. Ini salah beberapa kerat orang yang diamanahkan. Apakah ini dihentikan? Tidak. Apakah belum ada pimpinan dihukum? Sudah ada. Apakah ini satu pengajaran? Belum tentu. Sebab kecelaruan dan penyelewengan ini terus berlaku. Di antara tugas pertama yang saya lakukan, Ketua Polis Negara ada, Menteri Dalam Negeri ada, arahan saya cukup jelas. SPRM, LHDN, jalankan tugas mereka. Saya tidak mau ganggu, saya mau negeri ini balik kepada landasan hukum dan tegak atas prinsip ini. Dan bila ada hasil, kita bisa selamatkan. Semalam, saya tanda tangani dengan pihak Abu Dhabi Investments, IPIC. Kita perolehi 1.8 bilion dolar, lebih 8 bilion ringgit kembali ke tabung negara. Wang yang dulunya hilang. Tetapi dalam rundingan kita tegas. Tak ada komisen bagi Perdana Menteri. Tidak ada komisen bagi perunding. Tidak hasil lebihan bagi peguam-peguam. Tetapi mesti ada pulangan maksimal kepada negara supaya rakyat berhak pulih perolehi wang yang hilang itu. Sudah 8 bilion ringgit yang dulunya hilang boleh dipulangkan kerana apa? Integrity, sudah. When we speak of good governance, we are talking about integrity. We have that, this country can be saved. Saya percaya Sabah bersama dalam Malaysia boleh diangkat. Dan penyelewengan dihentikan dan wang akan lebih. Ada kontrak besar yang kosnya 10 bilion. Bila kita runding semula, boleh selamat 2 bilion. Ini negeri apa begini? Ada kontrak 10 bilion, hilang 1 bilion. 5 bilion, hilang 500 juta ringgit. Sampai bila mungkin kita jaga kepentingan rakyat? Tidak mungkin. Sebab itu, kalaupun saya disergah, saya tak peduli. Saya mohon rakyat Sabah bersama dalam hal ini. Kita lawan habis-habisan untuk pertahankan hak kita. Ketua Menteri, sahabat saya sentuh MA 63. Perjanjian Malaysia 1963. Tanya dia. Tanya Premier Abang Johari. Dalam beberapa minggu, saya panggil mereka. Dia kata apa masalah dia. Runding, jawatan kuasa demi jawatan kuasa, select committee, special committee, super coordinating committee, higher coordinating committee. Tapi penyelesaian tak banyak. Maka dalam beberapa mesyuarat Jemaah Menteri yang awal, Tan Sri Ketua Besar Negara, Tan Sri Zuki, ada, saya kata selesaikan. Apa yang boleh selesai? Janjian gas. Selesai. Pindaan undang-undang negeri Sabah. Buat. Dan sekarang ambil alih. Jaga baik-baik. Kau salah, kita segah lagi. Itu sudah menjadi hak Sabah. Semalam saya jumpa lagi Petronas. Beberapa cari gali lain ada. Saya kata kepada Petronas, dan dia kata sudah pun ada beberapa perundingan dengan Ketua Menteri.
Saya kata biar ada industri hiliran. Saya bukan ada kontraktor, wakil saya. Tetapi saya kata cari yang kredibel, beri kesempatan, angkat anak-anak muda yang profesional yang mampu, bantu mereka dalam industri hiliran supaya mereka mendapat hasil dari minyak ini. Kemudian kita berikan belanja yang tinggi. Kontrak-kontrak. Ini di antara hal yang dibangkitkan oleh MA dalam Perjanjian Malaysia 1963. Mereka buat klinik, harga 5 juta, prosesnya ikut proses biasa. Mohon kelulusan dari Putrajaya. Jadi kadang-kadang mengambil waktu. Jadi saya bincang semula dengan perbendaraan. Saya selaku Perdana Menteri bincang dengan Menteri Keuangan. Bagaimana nak selesaikan masalah ini? Maka Menteri Keuangan cadangkan, apa kata kalau kita coba beri kesempatan. Apa projek pada peringkat awal? Katanya 30 juta ringgit ke bawah, biar dia kendalikan sendiri. Dengan syarat ikuti peraturan keuangan. Jadi projek-projek kecil tidak tertangguh. Bila Menteri Keuangan cadangkan, Perdana Menteri putuskan, tak apalah. Permulaannya, kita naikkan 50 juta ringgit ke bawah, buatlah sendiri. Jadi sekarang, kita tentu nak cerakinkan beberapa prosedur dan ini terserah. Jadi setelah nanti 6 bulan saya tanya Ketua Menteri. Ini dah bagi 6 bulan dah, projek cepat atau tidak. Nah, ini maka bolehlah kita serahkan dan kita persoalkan. Kalau tidak saya datang lagi beberapa bulan, Ketua Menteri tanya saya bila projek nak siap. Sekarang bila dah kita bagi kuasa ini kepada negeri, dan lawatan saya akan datang, saya tanya Ketua Menteri, bila projek itu akan siap? Ini cabaran kepada pejabat awam di negeri, terutama JKR dan badan-badan. Tapi apakah susah? Tak susah. Tuk Pairin tahu, ini yang gaduh-gaduh ni apa dia? Saya tak fikir. Tanya ni Tan Sri Zuki ke KSN. Dalam setengah jam, 1 jam kita selesaikan. Jadi saya agak bingung. Mengapa ini mengambil masa 30 tahun mau selesai isu ini. Kemudian ada beberapa peruntukan khas. Bila kita tubuh Sabah, Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu. Sabah masa itu memang jauh ketinggalan. Semasa Malaysia 1963. Maka ada beberapa peruntukan, perjanjian yang harus diberikan. Maka runding adalah beberapa puluh juta setahun kita bagi kepada Sabah dan 16 juta kepada Sarawak. Jadi, ni saudara Haji Ji kata kepada saya, mana Sabah ke? 20 juta untuk percepatkan proses pertumbuhan dan pembangunan sebagai peruntukan khas. Saya pun tanya Menteri Keuangan. Dia jawab tidak Sabah. Sama juga Premier Sarawak. Maka oleh itu kita putuskan. Ya. Mulai tahun ini segera 300 juta ringgit kepada Sarawak dan kurang sedikit daripada 300 juta kepada Sabah. Kemudian Datuk Seri Haji itu dikesian saya, dia tahu tekanan belanjawan, tapi dia hantarkan beberapa message keliling. Mungkin masih ada kawan-kawan lain. Dia kata takkan kita kurang 20-30 juta daripada Sarawak. Tak apalah, saya pertimbangkan untuk tambah insya-Allah. Dan pokoknya apa? Pokoknya kita betul sekarang ini defisit 56%. Hutang 1.5 trilion termasuk tanggungan. 1.2 campur 0.3.
Ya. Bagaimana boleh negara ini biar begitu rupa? Bagaimana kerajaan demi kerajaan silih berganti, hal yang begini yang memungkinkan keadaan itu agak parah dari segi sistem ekonomi dibiar begitu rupa. Sebab itu saudara, jangan pandang ringan soal pimpinan negara. Jangan fikir bergaduh soal suku kaum dan parti sehingga mengenepikan kepentingan mewujudkan satu sistem dan pimpinan lebih bertanggung jawab. Jangan gunakan sentimen-sentimen kaum dan suku kaum dan negeri yang berlebih-lebihan. Jaga negeri ini. Negeri ini seperti juga Malaysia mampu. Saya yakin insya Allah. Kalau kita di landasan betul. Hentikan ini bocor. Hentikan tiris. Hentikan rasuah. Kita boleh angkat semula. Sabah ini bukan jadi satu negeri yang gagah di Malaysia. Dan Malaysia boleh naik. Sekarang ini dalam masa beberapa bulan. Dalam beberapa hari, saya kata semalam 8 bilion pulang. Hari ini baru berangkat pulang rombongan 80-90 peniaga-peniaga dari Arab Saudi yang datang dengan minat untuk melabur di Malaysia. Dalam beberapa hari lagi kita akan dapat berita baik tentang pelaburan besar yang akan masuk lagi ke Malaysia. Ya, saya belum umumkan, mungkin dalam masa 1-2 hari ini. Sabar. Jadi maknanya Malaysia sudah dapat tarikan semula. Syaratnya, kita faham keperluan masa depan kita, jaga negeri ini baik-baik, dan jangan jadikan politik itu tempat adu domba, permusuhan yang tidak berkesudahan. Ada mandat sekarang, gunakan mandat itu, jaga negeri ini, dan pimpinan yang dipilih itu pegang amanah bukan untuk khianati amanah. Kalau nak bertarung, tunggu masa pilihan raya kita bertarung lagi. Sekarang bukan masa untuk bertarung. Sekarang masa untuk menjalankan amanah, mentadbir negeri, menjaga keamanan dan mengangkat martabat negeri dan rakyat, seluruh rakyat di negeri Sabah. Dalam belanjawan saya kata kita bicara tentang kemiskinan tegar, hardcore poverty. Ada unjuran 5 tahun, ada 7 tahun. Pembangkang kata ini bukan perkara baru. Betul bukan perkara baru. Tapi tak selesai sampai sekarang. Jadi saya berkeras. Saya kata ada 130,000 orang masuk kategori yang hardcore poor. Ramai juga di Sabah. Dan saya beritahu, tahun ini juga, dengan apa cara juga, seluruh kekuatan persekutuan, seluruh kekuatan negeri, kita selamatkan rakyat yang paling miskin di negara kita. Kalau jawabnya tidak boleh, malu dan aib kita sebagai pemimpin. Dengan seluruh kekuatan negara tidak boleh selesaikan yang saya kategorikan sebagai miskin tegar atau hardcore poor. Alhamdulillah. Dengan jentera kerajaan persekutuan, saya telefon masa itu Premier Abang Jo, saya telefon saudara Ketua Menteri Haji dan mereka bagi komitmen yang sama untuk menampung kekuatan supaya selesaikan ini. Jadi saudara, ini yang dikatakan tekad politik, political will. If you have the political will, you remain honest and have integrity, you can deal with this problem. The problem is not race or region. The problem is within ourselves, whether we wish to deliver or not. And I believe we, Sabahans and Malaysians, are committed to deliver and serve. Jadi saudara-saudari, itu MAA 63. Ada beberapa yang boleh diperjelaskan lagi oleh Ketua Menteri.
ada beberapa pengumuman yang saya buat yang saya percaya pejabat awam ikuti. Karena saya percaya kalau kita boleh lakukan ini semua, itu nasib pejabat awam pun akan terlebih terjamin. Bila saya ditanya semalam, apakah saya berpuas hati dengan upah dan gaji pejabat awam? Saya tidak berpuas hati. Kerana dengan khidmat mereka, dedikasi mereka, sepatutnya mereka dapat diberikan upah yang lebih. Tetapi untuk melihat keadaan sekarang, hari ini, saya dah agak. Tapi melihat keadaan hari ini, saya ingin beri jaminan, saudara. Kita khidmat. Kalau cara kita bertindak dalam beberapa bulan ini, dan pulangan ini 2 bilion, 7 bilion, 8 bilion, ini 8 bilion ringgit itu masuk dalam tabung kewangan negara. 1 sen pun tak bocor. Kalau ada yang bocor, saya tahulah saya buat apa. Saya kalau nak cakap lebih, tak boleh. Azizah kata jangan. Kena cakap syarah macam dulu, tak boleh. Sebab Perdana Menteri kena jaga kawalan cakapnya. Maknanya, kalau katung negara itu sudah cukup baik, penjawat awam percayalah, saya tetap akan beri keutamaan kepada nasib dan mereka. Kerana yang penting, dan apa yang dilakukan oleh persekutuan itu selalu negeri akan ambil tindakan susulan yang sama. Jadi saya percaya semangat ini ada, bekerja dengan baik. Banyak masalah belum selesai. Saya katakan tadi masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, masalah pen Borneo, itu semua kita luluskan segera. Beberapa kawasan masalah air, bekalan air masih ada, termasuk di Sabah. Bekalan elektrik, ini semua ada keutamaan kita. Saya sekarang diamanah sebagai Perdana Menteri. Malu saya. Kalau saya baca ada di Kelantan air minum warnanya macam teh susu. Atau dengar di kawasan Sandakan masih belum selesai air. Jadi sebab itu kita harus cari jalan. Dan saya hargai komitmen Ketua Menteri yang mau melihat hal-hal ini dan dengan kerjasama persekutuan dan negeri cuba selesaikan masalah rakyat sebagai keutamaan nombor 1 kita. Dan ini hanya mampu dilaksanakan dengan baik sekiranya semua penjawat awam itu muafakat, khidmat dengan ikhlas. Selesaikan masalah rakyat kerana kita pegang amanah. Amanah ini bukan amanah Ketua Menteri atau timbalannya atau menteri-menteri. Amanah ini amanah kita semua yang diberi upah untuk melaksanakan tugas. Dan saya ingin menggesa saudara, tukar peta politik negara, tukar peta ekonomi dan budaya negara dengan penjawat awam sebagai teras dan tunggak membawa perubahan di negara kita. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Terima kasih terhingga kepada Saudara Ketua Menteri Haji kerana beri sambutan yang luar biasa. Kalau macam inilah sambutan, saya kena datang tiap bulan. Terima kasih banyak. Ya, tapi kita terus kerja. Walaupun saya kerja kuat, sampai terus diminta pidato, minum pun belum sempat. Jadi lain kali saya nak pesan kepada Haji sebelum bagi kuliah, bagi dia minum dulu. Sebab masa saya di Sungai Buloh memang tidak pernah dapat teh susu. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Ketua Menteri dan rakan-rakan pimpinan, dan saya amat hargai dan saya betul-betul mengharapkan supaya politik di Sabah ini kekal stabil dan tumpuan kita untuk membangun dan membela nasib rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.